Jajaran alternatif bagi projek jambatan Palembang Kota Baru dengan pembinaannya dijangka bermula Julai 2021 dan siap pada Disember 2023. Dan ini merupakan alternatif untuk menyuraikan trafik di mana cadangan asalnya melibatkan kawasan kampung Cina yang padat dengan rumah. Jadi jajaran alternatif ini dilihat dapat memberi manfaat kepada penduduk sekitar di kawasan berkenaan. Dan tetapi untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama kita menerusi Skype ketika ini adalah Pengurus Besar Pelaksanaan Projek Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC, iaitu Cik Arizan Arifin. Assalamualaikum Cik Arizan. Waalaikumsalam tuan, apa khabar? Baik, saya Alhamdulillah. Cik Arizan, boleh kongsikan sedikit mengenai pembangunan jambatan Palembang di Kelantan ini serta kos pembinaan jambatan tersebut? Okey, boleh. Sebenarnya pada kami di ICDC, jambatan dalam berdiri lah. Seperti kita tahu, jambatan ini adalah salah satu daripada 5 projek strategik yang akan dilaksanakan di negeri Kelantan. ICDC akan menarujui projek jambatan Palembang ini. Sebenarnya daripada tahun 2013 lagi, kita telah menjalankan satu kajian pelan induk untuk Bandar Kota Baru, di mana kita telah mengenal pasti ada 2 sebab mengapa kita perlukan jambatan ini. Yang pertamanya keadaan di trafik di jambatan Sultan Yahya Petra. So terutama di hari-hari perayaan Hari Cuti Umum it's very the jam. Jadi kita perlukan laluan alternatif untuk seberang Sungai Kelantan ni ke kawasan Tumpat ya. Yang keduanya ialah sebagai pemangkin untuk pembesaran ataupun perluasan Bandar Kota Baru sendiri, sebab di dalam kita merangka pelan induk kita dapati dalam Bandar Kota Baru ni dah tak ada tanah yang besar untuk future growth untuk bandar ni. Jadi dengan terbina jambatan ini kita rasa ada tanah, ada peluang untuk pembesaran bandar ni seberang Sungai Kelantan. Itu 2 daripada justification yang kita adalah untuk membina jambatan ini. Cik Arizan, tadi Cik Arizan ada sebutkan mengenai future growth atau pertumbuhan di masa hadapan, dan kita nak juga mengetahui mengenai impak besar ekonomi atau apakah impak ekonomi yang akan dapat dinikmati oleh penduduk di sekitar Palembang khususnya dan juga di Kelantan amnya apabila jambatan ini siap kelak. Ya. Seperti kita tahu peranan kita di ICDC, tujuan kita untuk merapatkan jurang pembangunan sosio-ekonomi di antara negeri-negeri di Malaysia. Dan kita tahu di Kelantan pertumbuhan ekonomi dia perlukan satu lonjakan ya. Jadi di ICDC kita telah menjalankan satu pelan induk kita panggil ECR 2.0 lah, yang telah mensasarkan bagi negeri Kelantan pelaburan swasta sebanyak 9.5 bilion, peluang pekerjaan sebanyak lebih kurang 27,000 dan peluang kesuanan sebanyak lebih kurang 20,000. Jadi kita akan membinakan infrastruktur utama di seluruh negeri Kelantan dan bermula di sini di Kota Baru. Jadi peranan jambatan kita dilihat daripada segi master plan sebagai pengupaya. Jadi dengan terbina jambatan efisien jalan raya, jadi kita anggarkan lebih banyak pelabur akan mahu datang berlabur ke kawasan ini. Jadi kita dengan datangnya pelaburan ke negeri ini akan membawa sekali peluang pekerjaan terutama kepada penduduk tempatan dan juga peluang kesuanan kepada usahawan-usahawan di negeri Kelantan. Jadi kita harapkan jambatan ini akan menjadi satu permulaan yang baru untuk membawa pelabur-pelabur ini ke Kota Baru dan juga ke Kelantan. Ya. Cik Arizan, saya tak boleh mengalihkan perhatian sedikit sebab melihat kepada latar belakang Skype Cik Arizan tu, saya lihat ada satu lukisan bentuk jambatan. Adakah itu artist impression ataupun lakaran jambatan Palembang yang akan siap dibina nanti? Ya, Cik Hakim ni tajam mata Cik Hakim
Sebenarnya ya memang itu adalah lukiran artist impression lah daripada jambatan itu. Jadi kita inginkan satu jambatan yang ada sedikit aesthetic value lah. Jadi bukan saja sebagai satu structure untuk penghubungan, tetapi ada unsur-unsur pelancongan juga untuk negeri Kelantan. Cik Rizan, kita juga tertanya-tanya apabila jambatan ini siap kelak, siapa sebenarnya sasaran pengguna jambatan ini apabila ia dijangka dapat disiapkan pada 2023 nanti? Ya, dia ada beberapa lapis pengguna yang kita yang kita jangkakan. Ya. Yang pertama, of course, penduduk tempatan. Penduduk tempatan yang ingin bergerak daripada daerah Tumpat ke Kota Baru. Seperti kita tahu dulu ada bot penambang di kawasan ini. Dan sekarang jambatan Yaya Petra. Jadi penduduk tempatan yang mungkin nak pergi ke airport ataupun daripada Kota Baru nak pergi ke stesen kereta api di Wakar Baru, bolehlah menggunakan jambatan ini. Yang keduanya juga pelancong-pelancong tempatan yang datang ke negeri Kelantan. Daripada airport nanti kalau kita ada alternatif road, kita jalan melalui jambatan ini akan mempercepatkan laluan menyeberangi sungai ke daerah Tumpat, dan daripada daerah Tumpat pun ke Kota Baru serupa. Dan juga seperti kita tahu di masa-masa cuti umum ramai pengunjung hendak pergi ke duty free shopping di Pegalan Kubu dan di Lantar Panjang. Jadi jambatan ini akan menyediakan satu laluan alternatif kepada pengunjung-pengunjung ini. Yang terakhir sekali, kita juga ingin jambatan ini menjadi satu penjana kepada pelabur-pelabur yang ingin melabur di dalam bidang kita panggil cross border industries lah yang industri yang berkenaan dengan sempadan. Sebab Kota Baru ni sangat dekat kedudukan dia dengan sempadan di Thailand. So kita mahu menjana pelaburan di dalam bidang ini, mahu dalam bidang pelancongan, industri, trading dan sebagainya. Jadi ini adalah 3 kategori pengguna yang kita jangkakan. Cik Rizan, dalam masa yang sama, kita ada masa lebih kurang seminit saja lagi, kalau boleh ringkaskan. Selain dari projek pembinaan Jabatan Palitbang Kota Baru ini, apa lagi projek-projek berimpak tinggi yang akan dilaksanakan ataupun di bawah pemerhatian pemantauan ECRDC ini untuk mentransformasikan ataupun meningkatkan sosioekonomi negeri Kelantan? Ya, kita di ECR kita melihat projek ini secara menyeluruh. Seperti kita tahu sekarang, sebelum pembinaan pun kita sedang menjalankan satu projek di Kampung Laut, iaitu Laman Warisan dan Laman Seni, di mana kita sedang membina satu pusat untuk SME menjalankan perniagaan F&B lah, terutamanya di kawasan ini terkenal dengan serunding. Jadi kita sedang menjalankan projek ini di dalam 2 fasa. Juga di dalam projek ini juga kita akan membawa balik kita panggil masjid tua Kampung Laut. Kita akan membawa balik ke tempat asal. Jadi projek ini kita akan siap pada pertengahan tahun depan dan juga pada awal 2023. Di samping itu, dengan terbinanya jambatan ini, kita pun mahu menjalankan projek untuk menghidupkan pesisiran pantai di Kota Baru. Termasuklah satu kawasan yang kita panggil KB Promenade yang akan menjangkau lebih kurang 2 km daripada Tambatan Diraja hinggalah ke tapak jambatan ini. Itu 2 projek yang penting. Selain daripada itu, kita juga ada pembangunan perancangan untuk membangunkan sektor industri di Tok Bali. Jadi selaras dengan pembangunan pelabuhan Tok Bali, kita ada perancangan untuk membina kawasan industri sebagai expansion of yang sekarang di Pekalan Cepa. Tapi sekarang kita nak membangunkan di Tok Bali supaya Kelantan pun ada satu kawasan industri yang besar. Cik Rizan. Ya, Cik Rizan, saya kira untuk kita bercakap mengenai soal perancangan dan juga pembangunan di bawah wilayah ekonomi Pantai Timur ni kita perlu ada sesi khas kerana begitu banyak potensi pembangunan yang boleh dilakukan terutamanya di Pantai Timur ini. Tapi buat masa ini terima kasih kepada Cik Arizan Arifin, Pengurus Besar Pelaksanaan Projek Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ERDC di atas perkongsian itu tadi. Terima kasih sekali lagi.